واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما يا كاشف المشكل اكشف عنا الحجاب عن وجوه هذه المعاني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Terima kasih Allah. Boleh. Pak 7. Duduk tahu lah. Abu Hasan Asy'ari. Baik. Qala berkata muallif rahimahullahu ta'ala. Dan di sisi Abu Hasan Asy'ari, Qudrah ada 3 bahagian. Ta'alluq. Nah, jadi pembahasan punca utama kita ni ialah bab masalah ataupun pembahasan tentang ta'alluq. Apa makna ta'alluq? Faham tak tu dah? Ta'alluq tu makna dia menuntut oleh sifat akan pekerjaan yang lebih daripada menuntut untuk ada di zat Allah Ta'ala. Makna dia talabu sifatin amran zaidan ala qiyami bidzatih. Nah, menuntut oleh sifat akan pekerjaan zaidan yang lebih ala qiyami bizat atas menuntut berdiri di zat. Kerana apa? Kerana sifat ni makna sifat maqama bi nafsihi abi ghairihi, barang yang berdiri dengan yang lain. Maknanya dia tak boleh duduk sendiri dia. Sifat dia mesti berdiri di zat. Jadi bila dia nak berdiri di zat itu dia panggil satu tuntut. Tuntut untuk ada di zat. Bila dia ada di zat, maka dia menuntut hak lebih pada tu. Faham tak? Hak tuntut di zat tu tak bercarah. Memang sifat kena berdiri di zat. Bila dia ada di zat, macam kita ada sifat pelihat. Sifat pelihat tak boleh berdiri seorang-seorang dia. Nah, dia kena berdiri duduk di zat kita. Tu makna tuntut untuk ada di zat. Bila dia ada di zat, dia nak apa? Maka sifat pelihat kita ni nak kepada melihat. Melihat apa benda? Melihat benda yang berwarna. Tu tuntut yang dikendaki. Boleh faham tak? Tuntut yang kedua. Tuntut yang ada di zat tu, itu tak ada cara. Lepas tu dia kata, makna dia talabu sifatin amran zaidan ala qiyami bidzatihi. Nah, menuntut oleh sifat akan pekerjaan yang lebih daripada tuntut untuk ada di zat Allah Ta'ala. Baik, tu makna ta'alluq. Selesai makna ta'alluq. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi minggu lepas bulan lepas kita baca dah bab masalah ni. Dan di sisi Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari ni dia salah seorang daripada ulama kalam lah, yang kita berpegang dengan pendapat Abu Hasan Asy'ari. Banyaknya orang belah kita belah Asia ni banyak Abu Hasan Asy'ari lah. Belah-belah luar ni ada yang Maturidi. Ada Maturidi. Jadi ala kulli halnya, maka Abu Hasan Asy'ari ni dia nisbah kepada sahabat, kepada Abi Hasan Asy'ari. Dia nisbah kepada sahabat. Jadi asal nama dia Ali bin Ismail bin Ishaq. Asal nama dia Ali bin Ismail bin Ishaq min nasalis sahabi, daripada nasal ataupun keturunan sahabat nama Abu Musa Asy'ari. Ni keturunan dia orang Yaman nasal. Abu Musa Asy'ari ni as-sahabi, salah seorang daripada sahabat Nabi SAW. Dia ni orang Yaman. Bila tu dia mai duduk di Madinah 2-3 bulan, lepas tu dia balik pula ke Yaman. Maka balik tu Nabi bagi izin kat dia, baliklah mengajak orang-orang Yaman. Jadi Abu Musa Asy'ari ni salah seorang daripada orang yang suara dia sedap. Suara dia sedap. Tu Allah Ta'ala bagi kunia kat dia, Abu Hasan Asy'ari ni. Abu Musa Asy'ari, Tok Wan dia tu lah. Tok Nek dia lah, nombor 4 lah. Jadi dia suara sedap. Kata Nabi SAW kat Abu Musa Asy'ari ni, hang ni kalau baca Quran, burung pun berhenti gitu dia. Suara dia sedap. Ni kata, maka
dia nisbah kepada sahabat ni Abu Musa Asy'ari. Maka Abu Hasan Asy'ari inilah pengasas mazhab Asy'ariyah yang kita sebut Asy'ariyah ni dah. Maka dialah pengasas mazhab Asy'ariyah. Kalau Abu Mansur Maturidi itu pengasas mazhab Maturidiyah lah. Dia ni salah seorang daripada ulama mutakallimin, mujtahid. Asal dia bermazhab dengan mazhab Mu'tazilah. Nah, asal Abu Hasan Asy'ari bermazhab dengan mazhab Mu'tazilah. Nah, jadi dia talaqi mazhab Mu'tazilah awal-awal dia tu. Lepas tu barulah dia kembali kepada ahli sunnah. Dia kata tak kena Mu'tazilah ni, dia balik kepada ahli sunnah wal jamaah, maka dia jadi pengasas mazhab Asy'ari. Nah, Asy'ariyah. Ni hak lama dulu. Maka dia mati pada tahun 324 Hijrah. Mati pada tahun 324 Hijrah. Jadi Abu Hasan Asy'ari ni apa kata dia? Tengok. Bab masalah takluk pada kudrat. Qala musannif rahimahullah. Dan di sisi Abu Hasan Asy'ari, kudrah kata dia ada 3 bahagian ta'alluq. Ada 3 bahagian. Kalau ikut hak yang lepas tu, atas qaul yang apa ni, dia mengatakan 2 bahagian dia. Satunya ta'alluq suluhi qadim, yang kedua tanjizi hadis. Habis selesai. Tapi mengikut Abu Hasan Asy'ari, dia bahas kepada ada 3 bahagian ta'alluq. Iaitu 2 bahagi yang tersebut di atas itu tadi. 2 bahagi mana? Satunya suluhi qadim, yang kedua tanjizi hadis. Ni yang ketiga ni. Dan tambah lagi kata dia, yang ketiga dia panggil ta'alluq qabdah. Qabdah tu bahasa Arab. Bahasa kita ni genggam. Kepai, cekak. Nak serupa mana? Qabdah ni. Genggam lah. Gitu. Cekak, kepai, semua dia lah tu. Qabdah. Artinya kata dia di dalam genggaman. Genggaman siapa? Genggaman Allah Ta'ala lah. Maksudnya kata dia ialah di dalam timbangan Tuhan. Tu makna dia yang kata qabdah ni di dalam timbangan Allah Ta'ala. Timbangan Tuhan. Baik. Dengan makna lagu mana? Bahawasanya Allah Ta'ala jika menghendaki ia Allah. Jika menghendaki ia Allah Ta'ala tu, nescaya dikekalkan atas ada makhluk. Dikekalkan atas ada makhluk. Dia bahas hal ni ada 7 pula ni. 7. Baik. Dan jika menghendaki ia Allah, nescaya dikekalkan atas tiada makhluk dengan kudrat kuasa Allah. Tu makna qabdah. Jadi ni pi pada hak yang asal. Jadi ketika dulu ni, waktu dom makdum zaman azali ni kita ada lagi. Tak ada lagi dah. Allah Ta'ala tetaplah kudrat dia. Kerana Allah Ta'ala tu qadim, maka sifat dia juga qadim. Maka sifat Allah Ta'ala tu duduk di dalam gimana di dalam, dia maksud dia suluhi lah. Suluhi qadim. Mana patut padan. Nak jadi ni lah. Patut padan. Tapi patut padan tu dia tengok pada qabdah. Dia tengok pada iradat Allah Ta'ala lah. Maka hak tu bila duk patut padan tu, duk dalam genggaman Tuhan tu, dia panggil qabdah situ. Mana? Jadi kalau Tuhan kendaki, Tuhan boleh mengadakan kita. Kalau Tuhan kendaki juga, kalau Tuhan nak, Tuhan boleh kekal dalam tak ada. Dalam salah. Maka tak ada makhluk ni. Tu mana qabdah. Tapi tanjizi tak main lagi. Tanjizi ni sah ya. Tanjizi ni sikit ya. Gena tengok. Faham kau dulu tak apa dalam masalah tu.
Baik. Ni baru nak pergi bahagian. Adapun bahagian ta'alluq qudrat ini, jika dihuraikan dengan tafsil, dengan huraian lah, terbahagi kepada 8 bahagi pula. Noh, ada 8 bahagian ni. Hak itu ni 2. Satunya suluhi tu selesai dah. Patut padan. Waktu Tuhan semata-mata kita tak ada lagi pada azali tu, patut padan dah Tuhan nak buat kerana dia ada kudrat. Lagu kita duit cerita, kita ada duit RM3 kasut slipper tu harga RM1.8, bila pun patut padan. Nah, nak beli pun patut padan, tak beli pun padan dah dengan duit kita. Tapi kalau dengan kereta Azia tak boleh lah. Memang tak padan pun. Yang RM3 ada tu dah. Tapi dengan RM1.8 tu, harga slipper tu, maka padan dah dengan duit kita. Mu'imah kita, lepas tu walaupun kita pi di calon, kedai RM2 tu dah. Kedai RM2 tu duit dah RM3 nak beli. Pipi tak ada ikut hang tu duduk dalam genggaman kita boleh. Boleh kita nak beli, boleh kita tak mau beli. Tapi tang patut, tang padan duit dengan kasut tu sebatas padan lah. Faham ke ni? Situ. Patut padan lah tu. Tang patut tu. Lepas tu orang lain atas genggaman kita awak mak. Jadi tak elok tengok. Kasut warna pink. Tengok misal tarin. Pakai kasut pink. Allah. Makan pedas tak boleh. Allah lekeh sungguh. Dia tengok kasut pink. Tak dia tak dia. Ya Allah, atas genggaman kita. Nah, nampak? Tu duduk dalam qabdah kita. Tanjizi tak main lagi tu. Tanjizi tak berlaku nampak? Itu. Nanti tanjizi nak berlaku ketika mana? Hamba kita beli. Kita bagi duit, orang tu bagi kasut, ketika tu lulus. Lulus hak patut padan tadi, lulus. Gegaman kita, qabdah kita tu, kita pasal nak beli. Maka kita beli. Bila kita beli, dia bagi kat kita kasut, kita ambil bagi duit kat dia tu, ketika berlaku tu, itu dia panggil lulus berlaku. Boleh faham tak? Itu tanjizinya. Gitu je lah. Dengar yang takut, 8 lah. Tak ada masalah pun. Gitu ya. Lepas tu bila duduk kat kita balik dah, kasut tu dapat dah ada kat kita. Kita letaklah harga mutu. Wa imma kita nak balik taruh pun ikut suka kita nak jual balik pun boleh, kita nak lempak pun boleh. Duduk dalam genggaman kita belakang. Faham tak? Tu duduk dalam genggaman, duduk dalam qabdah kita balik. Pipi pasal nak lempak kasut ni. Pipi sekerak tu pegang pun boleh. Waktu lempak tu dia panggil luluh lah tanjizi. Faham ke tak? Situ je. Lepas tu kasut tu duduk tang tu, duduk genggaman. Nak kutip balik boleh, tak mau pun boleh. Ya Allah, genggaman kita. Aku tu. Ni kita nak kira satu-satu, hak tu lah ya. Tak ada masalah pun, dengar saya takut. Gitu. Tengok. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala. Yang pertama. Ta'alluq suluhi qadim. Dia kira daripada awal. Mana apa suluhi qadim tu? Patut dan layak. Kalau kita, masa kita layak tu padan lah. Maka duit RM3 dengan kata layak dah. Padan dah. Gitu. Layak padan sama ya. Patut dan layak pada azali. Pada bila weh? Pada azali lagi. Tuhan mengadakan Zaid masalan. Zaid tu nama orang. Lagi yang duk kira baca mana tambah pula. Yang tiba-tiba main naik Zaid ni lah. Zaid tu nama orang. Dia hakikat Arab ni misal semua Zaid. Ngajilah nahu mana daraba Zaidun, semua Zaidun ni. Zaid ni duk kena. Masalan, atau meniadakan dia kan si Zaid. Atau boleh Tuhan patut padan, patut layak pada azali lagi. Pasal apa? Pasal Tuhan ada kudrat. Gitu. Layak padan dengan Tuhan mengadakan. Pasal itu ada kudrat. Itu dia panggil suluhi. Duduk atas patut lagu, baru duduk atas patut, atas padan. Pada azali. Tapi Tuhan tak buat ketika tu pasal apa? Ya Allah lah. Tu kena korang-korang belakang lagi ya. Kena tengok lah pasal itu dah. Situ. Ya Allah. Tapi tang patut dah. Tang padan dah. Kerana Allah Ta'ala ada kuasa. Baik. Itu yang pertama. Kedua.
Dia kata qabdah suluhi qadim. Tapi duduk dalam qabdah lagi lah, tapi duduk dalam suluhi lagi. Mana dia genggaman keadaan mungkin, kata dia pada ketika tu, seperti Zaid misalnya tu, seperti Zaid dahulu daripada adanya di dalam genggaman kudratnya, kudrat Allah. Jadi kita ni dalam genggaman kudrat Tuhan lah pada azali tu. Jadi tak lagi? Tak lagi. Tapi duduk dalam genggaman. Genggaman kudrat Tuhan. Tapi bilang genggaman tu, boleh Tuhan nak buat? Boleh. Kerana dia ada kuasa. Boleh kalau dia tak mau buat. Ikut suka dia. Ikut suka dia. Hak dia. Terpulang lah pada Allah Ta'ala. Dalam genggaman kudrat. Pada mengadakan, boleh. Atau pada mengekalkan atas tiadanya. Kerana kita waktu tu tak ada lah. Gitu. Maka tak ada makhluk pada azali ni hukum. Tak ada makhluk. Tuhan tu wajib lah kalau kita mengaji dia. Allah Ta'ala ada Tuhan pada azali tu, wajib lah. Kerana wajib ni mana dia? Kita tak terima pada akal, tak apa-apa. Kita tak terima pada akal, kata benda tu tak ada. Tapi ada, tak ada makhluk pada azali ni hukum. Duk tang haru ya? Kau ke mana? Duk tang wajib ke? Makhluk ni wajib, tak ada pada azali. Kalau ada, orang tak panggil makhluk. Orang panggil khodim gitu. Wajib tak ada. Kau ke mana? Atau qaul mu'tamad kata dia sama berat ada dengan tak ada. Ada qaul apa yang lemah sikit dia tak ada. Berat belah tak ada. Memang berat belah tak ada pun. Pasal memang kisah saya tak ada. Jadi duduk ketika tu, duduk dalam genggaman kudrat Allah Ta'ala, qabdah genggaman lah. Dalam qabdah tu tak adil lagi. Duduk dalam genggaman, dalam apa qabdah Allah Ta'ala. Jadi boleh Tuhan nak mengadakan, boleh Tuhan nak kekal dan tak ada, tak ada masalah. Hak dia. Nampak? Kalau kekal dan tak ada, tak ada. Bila tak ada kita ni, tak kenal Tuhan, kita tu je tak ada. Dah lah ada ataupun nak kenal baik pun. Paling besar Tuhan buat kita atas muka bumi buat apa? Kau nak buat duduk menterdarah, makan menterdarah tidur gitu ya. Tuhan suruh buat apa? Paling besar suruh kenal dia. Tu ya. Kenal buah mula. Buat tak buat lain kira. Tang kenal dulu. Ni buat tak kenal tak pakai kalau buat tak kenal. Supaya menebah kebun orang. Nebah tuan kebun tak kenal. Penat boleh, lelah boleh, apa boleh, hayat minyak habis apa semua, mesin rosak tolong menebah. Lepas tu nak minta upah kat bawah. Tuan tak kenal. Gitu. Tungin terbalik lah. Puasa sampai kurus. Mayang tungin terbalik. Tapi tuan tak ke? Tak kenal. Nak talak habis kat bawah. Gitu. Buah mula ni kenal tu. Kenal Tuhan. Hak tu pokok mula. Sebab tu Tuhan kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa makna liya'budun? Ibnu Abbas kata liya'budun makna liya'rifun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, hujung jatuhnya liya'rifun, untuk mengenai Allah Ta'ala. Tu ditafsir oleh Ibnu Abbas dalam kata Miqbas ala tafsir Ibnu Abbas. So kenal Tuhan. Tu pokok mula. Liya'budun yang ditafsir oleh Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, dia sebut dalam tafsir Qurtubi liya'budun mana liyuwahidun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mana liya'budun? Liyuwahidun. Tidak aku jadikan jin dan manusia hujung jatuhnya untuk mentauhidkan Allah. Mentauhidkan aku. Boleh kita nak tauhid Tuhan kalau kita tak kenal. Tu. Maka nisbah daripada liya'budun, kenal Tuhan, lepas tu kita tauhidkan Allah, baru itu dinamakan liya'budun. Tu bagi nama sembah. Nak sembah lagu mana tak kenal, nak mentauhid kalau lagu mana tak ke? Tak kenal. Liya'budun, untuk menyembah Allah Ta'ala, beribadat ke Tuhan ni, maknanya kita kenal dulu, baru kita tahu tauhid Allah. Itu makna liya'budun. Betul lam pada liya'budun dipanggil lam li sayrurah wal anqibah.
Bukan boleh makna kerana. Kalau kerana tu Tuhan ambil. Nah, Tuhan pasal apa? Tuhan buat itu tak? Kerana dia nak suruh kita sembah dia. Oi, boleh kerana gitu nak batal Tuhan ambil manfaat. Oh ya. Baby. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi pada ketika tu dia panggil qaddah suluhi qadim. Keadaan mungkin seperti Zaid. Dia misal lah tu. Bolehlah tukar tang Zaid tu boleh buh belaka tu. Bumi, langit, makhluk semua boleh buh. Nah, cuma buat misal. Dahulu, yang ni dahulu ni pada masa azali tu. Daripada adanya di dalam genggaman kudrat. Dahulu daripada ada. Mana sebelum daripada ada. Dahulu mana sebelum daripada ada tu dalam genggaman kudrat. Kita tak ada lagi. Boleh Tuhan nak mengada, boleh Tuhan tak mau pergi ada. Pada mengada atau mengekalkan atas tiada. Boleh. Lepas tu, tengok pada ta'aluk iradat. Iradat tentu kau mana? Tentu kau belah ada. Nampak tak? Tentu belah ada. Tahun berapa? 2020. Bila mai tahun 2020 dia tak apa? Dah kodrat tentu waktu ni ketika tu apa semua tu dah. Tahun 2020. Nombor 3. Tanjizi hadis dia panggil. Apa tanjizi hadis? Diadakan oleh Tuhan akan Zaid dengan kodratnya. Tanjizi tu makna lulus baru. Lulus yang baru. Lulus ke mana baru ni? Maka ketika itulah baru ada. Nampak tak? Tapi waktu duk azali itu duk atas patut padannya. Tuhan buat. Dan duk atas genggaman Allah Ta'ala. Bila my time dia, Tuhan tentulah. Dia ni beranak tiga ni. Nah. Tiga ni, tahun ni apa ni? Bila my cukup time dia, kudrat buat selalu. Bila kudrat buat ketika jadi tu, diada tu, itu dia panggil lulus. Itu dia panggil tanjizi. Faham ke tak? Nah. Tanjizi. Lulus. Bila lulus, baru lulus. Maka tanjizi ni baru. Nah, baru lulus. Lepas tu bila orang tanya, Tuhan lu buat apa? Tuhan kita kerja apa? Tuhan lu buat apa? Ada satu ayat Quran. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. No? Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Kulla yaumin huwa Allah Ta'ala fi sya'nin. Ni syin. Sya'nin ni pada pekerjaan dia. Mana-mana pekerjaan. Pada tiap-tiap hari kata dia. Allah Ta'ala huwa ni kena pada Allah. Fi sya'nin. Pada pekerjaan dia. Apa kerja Tuhan? Ayat Quran ni. Kulla yaumin. Pada tiap-tiap hari. Huwa fi sya'nin. Allah ni dia buat kerja dia. Dia terjemah cara Bukit Hitam. Nah. Allah Ta'ala pada pekerjaan dia tu apa? Ni pernah ditanya kepada Ibnu Mukri. Seorang orang tua kita cerita dah. Pernah ditanya kepada Ibnu Mukri. Ibnu Mukri bila dia mengajar, Ibnu Mukri ni ulama besar. Ulama zaman dulu, zaman Imam Ghazali kita dah. Bukan dekat orang kampung dia main mengaji. Macam ini, rata dunia main mengaji. Ulama besar Imam Mukri ni. Tiba-tiba mengajak dibaca ayat ni, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Tiap-tiap hari Allah Ta'ala dia pada pekerjaannya. Nah, pada pekerjaan dia. Jadi bangkit seorang orang tua tanya, ma fa'alallahu al'an? Apa Tuhan hang dah buat lah ni? Ditanya Ibnu Mukri. Apa Tuhan dah buat lah ni? Tak tahu nak kata apa Tuhan buat kerja apa? Mati akal kita. Anak murid 1000 ni. Tapi kawan tu kata tak apa, dia tak buka aku nak hari ni. Jawapan ni, aku nak esok lusa ni. No. Jawapan dia. Esok. Ilmu kita balik nak selok kitab mana orang Tuhan buat kerja apa. Selok kitab mana Tuhan buat kerja apa. Mampus tak jumpa.
Lepas tu susah hati, tidur malam, jimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah jumpa Nabi. Maka Nabi tanya, pasal apa Ibnu Mukri awak yang duduk sedih ni? Supaya berak kapung tu aku tambah weh. Nabi tak sebut lah tu. Nah, awak yang duduk sedih sangat ni, supaya berak kapung ni. Dak, dia kata Rasulullah, aku mengajar, dia kata tiba-tiba mai seorang. Orang tua tanya aku baca ayat tu, dia cerita lah benda-benda tu. Dia tanya Tuhan buat apa lah ni? Nabi senyum, Nabi. Lepas tu Nabi tanya, Nabi kata ke dia, mu hang kenal ke? Siapa dia tanya hang? Tak kenal dia orang tua. Nabi kata tu Khidir alaihi salam. Yang tanya hang tu Nabi Khidir, dia kata. Khidir alaihi salam. Tak apa. Esok tak apa, hanya susah hati, dia kata. Esok ni hampir jawab kat dia. Allah Ta'ala ni, kerja dia. Tuhan ni, ibda'u kama, kerja Tuhan ni, Allah Ta'ala ni memulakan apa yang dia mula dulu. Tu jawapan dia tu lah. Allah Ta'ala ni memulakan apa yang dia mula dulu. Ni nak pergi sangkut dengan kita ni. Nah, tu kerja Tuhan tu. Dia mula apa yang dia mula dulu. Banyak tu. Maka Ibnu Mukri pun lepas mimpi jaga. Bila jaga dia selawat ke Nabi, makit semayang. Tak ada suruh nak pergi dah. Nak pergi kuliah dah. Jawapan boleh. Jawapan boleh. Tak ada suruh nak pergi kuliah dah. Jawapan boleh. Bila tak apalah selesai. Bila dah pagi, lepas tu kuliah. Kuliah duha gitu. Pergilah kuliah. Bila kuliah, bangkit pula lah orang tua tu. Tanya balik apa dia Tuhan nak buat? Apa kerja Allah Ta'ala? Mari hang tanya. Hang baca ayat tu dah. Lepas tu Ibnu Mukri jawab lah. Kata lah, Allah Ta'ala ni duk mula apa yang dia mula dulu gitu. Pergi pasal Arab lah tu. Kawan tu kata, sallu kama alim. Sallu ala man u'allimuka. Kata orang tua ni, hang salawatlah pada orang yang mengajak hang semalam. Rupanya dia tahu Ibnu Mukri mimpi jumpa Nabi. Dia kata kat Ibnu Mukri, sallu ala man u'allimuka. Hang selawat kepada siapa yang mengajak hang semalam. Nah, rupanya dia tahu, kata Ibnu Mukri jumpa Nabi. Apa makna Tuhan ni memulakan apa yang Tuhan mula dulu. Yubdihi kama yubtadihi. Tu bahasa Arab. Tu saudara ambil lah bahasa Arab, Melayu saudara. Dia jawabnya tu, yubdihi kama yubtadi. Tuhan ni memulakan apa yang dia mula dulu. Gimana Dia gini, pada azali dulu, pada azali lah. Ni pada kita ni. Kita ni duduk dalam genggaman Tuhan, ada tak? Dalam qabdah Tuhan. Bila Tuhan tentu kita seorang makhluk ni, bila Allah Ta'ala tentu kita, kata tahun 2020, yang pakat duk tunggu ngat tahun 2020 hamba berjumpa dengan 2020. Lagu mana yang tahun 2020 hamba berjumpa je ni 2020. Jadi 2020 ni kita kata kawan ni beranak, lahir. Lagu ni macam-macam lah ni. Bila ni jadi lagi, tak jadi lagi. Ini Tuhan tentu pada azali tu. Faham tak? Pada azali ni Tuhan tentu. Tu mana Tuhan memulakan tu, maksudnya duduk dalam, kita panggil, kalau kata orang cara kita ni duduk dalam perancangan lah. Malaysia ke-18. Duduk dalam perancangan ni. Perancangan. Macam bajet hal lulus hari ni. Lulus lah. Tak lulus, kita tak nak gaji lah cewek. Lulus hari ni. Bajet lulus hari ni. Tapi bajet 20 bukan hak tahun ni. Hak guna tahun ni, bajet tahun lepas. Maksudnya, duduk dalam bajet 2021. Tapi bajet dia pada 20. Lulus lah sini. Mula ni. Tapi tak jalan lagi ni. Ni. Mai tahun depan baru jalan bajet ni. Faham ke tak ni? Waktu azali dia Tuhan tentu kawan ni laki-laki, kawan ni berlahir waktu ni apa ni waktu ni lah. Bila mai time dia, baru ketika tu dalam qabdah Tuhan. Boleh Tuhan nak buat, boleh Tuhan tak mau buat. Bila mai time dia, maka Tuhan lahirkan dia. Ketika tu tahun 2020, ini dia panggil apa? Tanjizi. Hadis. Baru berlaku. Mana Tuhan ni memulakan balik
Memulakan apa yang dia mula dulu. Faham tak? Tu kerja Allah. Bukan Tuhan lepak. Nah, tu kerja Allah. Memulakan apa yang Allah Ta'ala mula dulu. Itu kerja Tuhan. Maka kudrat waktu ketika tu tak buat kerja, tak buat apa lah. Tapi patut pada kerana dia ada. Tapi Tuhan, tadi bila Tuhan tentu kudrat dia kena berselorong dengan iradat Tuhan. Iradat kena tahun ni, masa ni, ketika ni. Bila cukup time, kudrat buat selalu. Cukup time, masa dia kudrat memulakan apa yang Allah Ta'ala mula dulu. Tu kerja Allah. Ha gitu. Ha ni dia panggil. Bila ketika Tuhan lahirkan tu, itu dia panggil tanjizi. Luluslah apa yang Allah Ta'ala kehendak dulu. Nampak tak? Ha gitu. Ha. Itu dia panggil tanjizi. Habis, selesai. Nombor apa tak? Nombor 3. Ni nombor 4 lah ni. Qabdah tanjizi hadis. Kalau ikut orang sebut qabdah ya. Tapi tak apalah qabdah tanjizi. Dia akan ulang hak tu ya. Lepas tu duduk dalam qabdah. Bila kita jadi ni, duduk ada ni dah. Duduk kan? Bila duduk ada ni, dia panggil qabdah tanjizi. Iaitu keadaan mungkin, kita lah mungkin, seperti Zaid, dibuat misal. Ketika adanya di dalam genggaman dan kekuasaan Tuhan. Nah, jadi kita bila ada kita ni dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Genggam ke mana? Pada mengekal adanya atau ditiadakan dengan kudratnya. Wa imma Tuhan nak kekal tiada boleh tak? Ikut suka dia. Dia tak nak taruh bangli sampai kiamat. Dia taruh. Nah, ini duduk dalam genggaman balik. Bukan tanjizi lah, genggaman lah. Tapi genggaman tanjizi lah bila lulus dah. Duduk dalam genggaman. Pulang. Wa imma boleh dia nak mematikan kita, mana meniadakan kita. Nampak tak? Boleh dengan kudrat dia. Tak ada masalah. Dan ada ulama kata belah mati ni dia tak ada yang kata tak takluk kudrat. Dia takluk iradat ya. Kehendak ya. Siapa kita cucuh tu enjin ayak lah. Kita pam apa ayak bendang. Bila pam ayak bendang, kita buh minyak jangan banyak sangat. Buh minyak RM1 lah. Agak-agak betul badan lah. Pasal malam ni tak pindah nak main kuliah. Habis minyak tu, mampu sendiri. Nah, bukan kita pergi duduk tutup sui. Tak tutup sui pun lah. Sopa minyak, berita minyak gas. Biar beri dia. Nah, karan tak ada kita pasang. Pasang-pasang tahu minyak tak ada. Lepas awal tak padam. Dia pergi mati sendiri. Mati gitu. Faham tak? Mati itu dengan kehendak. Tu mana dalam genggaman tu. Ikut tu lah. Wa imma Tuhan nak pemati. Wa imma Tuhan nak mengekalkan kita. Boleh hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkata. Tu dah duduk dalam qabdah Tuhan balik. Kekal kita macam tu. Kalau tak ni. Wa imma Tuhan nak mati. Memati kita. Mati bukan pasal COVID. Mati bukan pasal COVID. Mati ni pasal masa. Expired date. Anda selalu COVID tak COVID. Sihat pun mampu weh. Tu cerita dia. Banyak COVID yang mati. Pasal apa sakit gigi tak takut? Pasal tak mati dia tak. Pasal sakit tak mati ya. Pasal apa COVID takut? Pasal mati. Kita bukan takut dengan penyakit, takut dengan mampu tu. Takut dengan mati tu dah. Takut dengan tu. Pasal apa? Dalam hati ni banyak hubbud dunia. Kasih ke dunia tu banyak. Tu ya ke. Pasal sakit gigi dia tak takut, dia tak mati. Bukan takut ke penyakit tu. Sebab tu dia penyakit sakit gigi dia tak takut Sakit pi. Bisui ke? Bukan takat seminggu sekali, sehari 6 kali tak apa bisui. Pasal tak mati je. Dia bukan takut dengan penyakit, dia takut dengan mati. Pasal apa takut mati? Pasal banyak. Tu Nabi seorang sahabat bila Nabi cerita tentang kiamat ni, dia tak teriak. Dia tengok sahabat lain teriak semua.
Ada malah sahabat hak pingsan punya takut. Bukan tok guru cerita, Nabi cerita ni bab kiamat. Ada tengok sahabat pingsan, ada tengok sahabat teriak tak dengar. Dia tak rasa apa, dia tengok kau ni apa? Lagu-lagu tu buang teriak. Macam ni dah nak tengok. Kau cerita lagu tu buang teriak sampai tahu. Dia rasa itu dah. Lepas tu bila orang pakat balik dia tanya Rasulullah. Dia tahu Rasulullah aku ni waktu hang duk cerita bab kiamat aku tak berasa apa. Sikit aku tak berasa nak teriak, sikit tak berasa apa pun. Aku tengok sahabat lain pakat teriak ke semua. Ada hak pingsan pun dah, tapi aku sikit tak ada berasa nak teriak. Pasal apa dia tanya Nabi? Karena Nabi kata li anna fi qalbika binta iblis kata dia. Kerana ada dalam hati hang ni anak tina iblis. Nabi kata. Menatang apa anak tina iblis ni? Dia tanya Rasulullah apa anak ni? Nabi sebut hubbud dunya, kasih ke dunia. Lepas tu nak buat ke nak? Nabi hurut dada dia. Ukhruji ya binta iblis. Ukhruji. Nabi sebut betul. Keluarlah wahai anak tina iblis. Esok Nabi cerita pula tuan-tuan. Dia orang pertama teriak. Tak apa. Zaman tu ada Nabi. Dia boleh buang direct. Ni dia panggil. Yang duduk Sarawak jumpa lah. Tibul qulub dia panggil. Doktor hati lah. Boleh buang direct. Ni zaman lah buat kena. Telan terlorong lah kita. Tu tak ada. Lepas tu jujur. Nak jujur hati. Tak ada. Pasal benda tu banyak dalam hati kita. Kita tak nak berasa. Orang cerita bab tu kita tak berasa apa. Orang berasa kita ni. Malah kita takut. Sebab tu Cina takut. Kalau tak pakai mampu tak pergi masuk kedai dia. Pasal dia ada duit. Betul tak? Dia sayang benda tu. Kita pun sebab sayang tu. Yang tak mahu lah. Yang satu ri dia tak bukan pasal tu. Pasal 1,000 tu. Kes tu yang tak tahan tu. Kes tu tak tahan tu. Kes 1,000 tu lah. Tapi ya Allah. Tapi tu hukum. Cara tu alam. Jadi ala kulihannya. Abang kata. Itu ke? Tapi kita ni mati. Dalam ni. Hak dalam genggaman Tuhan. Wa imma Tuhan nak pemati. Wa imma itu hak Allah. Boleh ya Tuhan kalau kata janjian waktu tu Tuhan kata idza jaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal la yastakhiruna sa'atan, tidak akan ditakhirkan, mana tak akan bergenjak wala sesaat wala yastaqdimun, dan tidak akan dikurang walaupun sesaat. Itu janjian Allah. Abang kata dia duduk atas aridi. Boleh Tuhan menyalahi? Harus. Di segi akalnya harus Tuhan menyalahi. Ba'aridi. Dia panggil mustahil aridi. Ya Allah. Tak ada masalah. Allah Ta'ala. Dia nak kekal boleh. Tak apa. Tapi duduk dalam genggaman dia. Genggaman Allah Ta'ala. Itu panggil qabdah. Ketika tu, maka Allah Ta'ala kekal. Allah Ta'ala dalam genggaman Tuhan. Wa imma Tuhan nak mengekal adanya atau ditiadakannya dengan kudrat. Tuhan nak kekal ada pun tak apa. Tapi genggaman dia. Baik. Yang kelima dia panggil tanjizi hadis. Yang kelimanya tanjizi. Mana dia apa? Luluhlah. Allah Ta'ala meniadakan mungkin seperti Zaid yang telah ada itu dengan kudrat. Maka Allah Ta'ala kehendak nak mematikan dia. Maka Tuhan mati dah. Ketika mati tu, hidup itu bertukar dengan mati tu. Ketika tu dia panggil lulus. Boleh faham tak? Ketika tu dia panggil tanjizi. Ketika berlaku tu. Duk roh tu lah. Duk roh tu pup mati. Bila bertukar hidup dengan mati tu, bila bertukar tu, ketika tu maka luluslah apa yang Tuhan kehendak. Itu dia panggil tanjizi hadis. Lepas tu matilah. Si Zaid tadi lah. Kita ni mati. Bila mati duduk dalam kubur, tu duduk dalam qabdah balik genggaman Tuhan. Wa imma Tuhan nak kekal ada, wa apa dalam tiada tu, ataupun Tuhan nak bangkit balik, terpulang. Tapi jangan tengok pada telek pada janji. Telek pada janji wajib kena bangkit mata. Dah Tuhan janji kena bangkit dah. Tu dia panggil wajib syarak yang aridi dia panggil. Wajib kena bangkit. Lagu kita lah. Duk balik-balik Jumaat. Duk tengok TV gambar Hindustan. Lah betul ya Jumaat Hindustan. Buh pi lah weh. Tak ada Hindustan tengok Indoparia. Tengah-tengah duk tengok elok. Tak tahu dia berkata, "Woi," dia kata. "Nyok habis
Betul. Santan tak ada. Kau nak buat cucuk. Kacau kita nak tengok lah. Duk kacau nak tengok. Punya marah, pegang kain panjang, tambak kepala. Tambak kepala, terjun. Tak ambil tangga lah. Kok tingkap, terjun rumah. Aku nak perhabis. Pokok nyok tu. Nak ambil sangat. Pi duduk di apa? Di bawah padu kan. Duduk tang padu. Lagu tengok. Ada 4 biji kau masuk. Tak padan nak naik. Nah, tu genggaman kita. Tapi jangan telek pada kosot terjun rumah tadi nak buat apa? Kosot apa? Kosot naik nyok lah. Jangan telek pada kosot. Kalau telek pada kosot, antas duduk kubah dah. Sama, main naik selalu. Betul tak? Sama. Abang kata jangan telek pada janji Tuhan. Tuhan kata innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kamu pada hari kiamat pasti akan dibangkitkan. Tu telek pada janji Tuhan mesti kena bangkit lah. Tapi telek pada qabdahnya harus. Maka boleh Tuhan nak hidupkan kita kembali, boleh Tuhan nak kekalkan. Jangan telek pada janji. Sama kita tadi jangan telek pada kosot terjun rumah tadi memang nak nyok lah. Mai tengok ada sebiji masuk tak padan calak dada ni. Jangan telek pada situ. Kalau telek pada kosot terjun rumah tadi tak ada lah qabdahnya. Kalau telek pada janji Tuhan tak ada qabdah lah. Faham tak? Situ. Ni telek pada qabdah tu dah. Mai duduk bawah pokok agung naik. Tak padan. Terpulang pada hang nak naik tak naik. Kita ada kudrat, ada kuasa, ada apa? Ada riang boleh naik lah. Terpulang. Nak naik boleh, tak naik boleh. Tapi jangan telek pada kosot tujuh rumah tadi lah. Kosot tujuh rumah tadi mana nak naik nyok matang kena naik. Sama gitu. Tengok. Itu dia panggil tanjizi. Ketika bertukar mati dengan hidup dengan mati tu. Pok berlaku hidup mati tu. Pada ketika tu dia panggil luluslah qabdahnya tadi. Faham tak? Lulus ya tanjizi tu. Wallahu a'lam. Keenam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala qabdah tanjizi hadith. Qabdah pula. Jadi duduk dalam qabdah. Keadaan mungkin. Apa mungkin tu? Seperti Zaid tadi ni. Yang telah tiada. Mana mati itulah yang telah tiada bila Tuhan pematikan dia tu lah. Yang telah tiada tu di dalam genggaman kudrat Allah. Lagu mana dalam genggaman kudrat tu? Dengan makna. Tu dia pergi tu. Boleh dikekalkan atas tiadanya. Tiada si Zaid. Maksudnya kita dah mati, duduk dalam kubang-kubang, boleh Tuhan kekal atas, tak ada tu. Tak ada masalah. Pulang pada Tuhan. Atau diadakannya, mana dihidupkan semula. Hidupkan kembali dengan kudratnya. Boleh Tuhan nak perhidupkan balik. Boleh. Tuhan nak kekal dalam tak ada, boleh. Terpulang tu mana dia dalam qabdah. Tapi jangan telek pada janji macam kita abang tadi. Bila janji kata kamu pada kiamat, Quran kata kena bangkit, maka tu dia panggil wajib bangkit semula. Wajib tu dia panggil aridi. Sebab janji tu Tuhan. Gitu. Kita pun kena doa pokok nyok tu, jangan telek pada kosot tujuh rumah tadi lah. Kosot mai tu nak naik semata. Tak ada lah qabdah lah. Gitu. Jangan telek tu. Pergi duduk dalam tu baru telek tengok. Tak dia dah. Tu pulang lah tu. Qabdah. Gitu. Boleh Tuhan nak kekal dalam hidup, boleh Tuhan nak kekal dalam kekal dalam tak ada tu, boleh Tuhan nak perhidupkan kita, boleh, tak ada masalah. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala ketujuh. Tanjizi hadis. Berlaku pula tanjizi. Mana? Iaitu mengadakan mungkin seperti si Zaid yang telah mati itu dengan kudratnya ketika bangkit daripada kubur. Yang kata tanjizi hak mana? Hak ketika bangkit tu. Daripada duduk dalam kubur tu lah. Dijadikan semula bangkit tu. Ketika bangkit tu, itu dia panggil tanjizi. Lulus. Luluslah balik. Tanjizi balik. Lulus berlaku. Qabdah. Qabdah tanjizi situ. Ya bangkitlah pula kita. Lama mana duduk dalam kubur ni tak tahu. Dia ulama kata orang hak yang dinikmat oleh Allah Ta'ala dalam kubur, dia berasa macam dia baru tidur dalam kubur ni. Macam mana dia kata malam pengantin.
Nabi sebut. No. Bahasa salah bangkit dah. Macam tak ada apa. Bahasa lagu baru kan. Macam kita dia tidur lah. Padahal lama nak membuat lah. Bahasa sak. Dia tidur tak kena. Nah. Kalau orang hak siksa lah, ya Allah, oi bila nak kiamat tu oi. Tak tahan lah. Dia tak tahu kata dalam kubur tu baru sikit. Nah. Nak banding di akhirat. Dalam kubur ni dia cuma rasa ya, rasa. Maksud dia kalaulah lubang kubur tu Nabi kata wa imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niran. Satu lubang daripada lubang api neraka. Mana dia bahang neraka tu Tuhan rasakan dalam neraka. Bahang saja, faham tak? Maksud dia berasa wap-wap gitu je lah. Tu pun berasa tak sangka dah. Di akhirat terjun terus weh. Tapi Nabi sebut tu, Nabi sebut barang siapa yang mudah, yang payah di apa? Dalam kubur. Wa ma ba'dahu aisara minhu. Barang yang selepas daripada dia, kalau hak mudahnya, barang hak selepas daripada dia terlebih mudah. Kalau dia baru rasa nikmat syurga saja lah. Dia berasa dingin syurga, wangian syurga dalam ni. Tapi kalau pi di akhirat nanti di akhirat tu itu terlebih mudah. Apa maksud dia? Kalau Nabi kata wa ma ba'dahu aisara minhu, barang yang selepas pada dia terlebih mudah. Maksud dia ni baru bahasa bahang apa ataupun baru bahasa nikmat sikit-sikit, bahasa wangi, bahasa sejuk, dingin tu lah. Di sana masuk syurga terus. Tu mata lebih mudah. Kalau Nabi kata kalau dia sukar dalam neraka, maka di sana terlebih sukar daripada sini kerana di sana terjun dalam neraka terus. Sebab tu dikubunglah nak tahu kita wa imma seronok tak seronok tengok tantu. Tengok kubur. Lepas tu Sayyidina Umar kata aku tak senang selagi mana aku tak masuk lubang kubur. Bila masuk lubang kubur kita tahu wa imma kita ni ahli mana ya Allah. Jaga tantu. Lagu orang pasal SPM bukan pasal tiap tahun. Setahun sekali. Semua hidup mengaji ni sekali tu ya. Kalau lulus tentu senang, straight. Tidak. Kalau tak lulus, teruk ke lah. Bukanlah teruk. Mana kena motong. Gitu je lah. Kalau lulus tu bolehlah masuk universiti. Maksud dia perjalanan dia tu lebih mudah lagi. Nampak? Situ. Gitu. Bagi lepas tentu je lah. Kalau tak lepas, Allah. Kerana neraka ni, tuan-tuan. Dia duduk bumi 7 tu. Maka Nabi sebutlah hadis. Syurga tu duduk langit 7 tu. Lepas tu dia nak beri rasa bahang tu tak payah. Tu Nabi kata kalau terlubang ataupun terbocok besar lubang jarum tu, terbakar dunia ni. Beri berasa. Lepas tu Nabi kata wa imma kubur bila kita baca doa mati dah. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadilah kubur dia sebagai satu taman daripada taman syurga. Wala taj'al qabrahu hufratan. Jangan jadikan kubur dia tu satu lubang min hufarin niran, daripada lubang api-api daripada lubang neraka. Ya Allah. Rasa tak tahulah tuan. Maka bila terjun, yang nak rasa ni siapa? Yang nak rasa ni jasad rasa. Jasad sat ya, aput. Ya Allah. Roh lu rasa. Nafsu kita. Betul roh dengan nafsu dengan nyawa, ulama kata hak itulah cuma ibarat beza. Tu je. Roh, jasad, nafsu, sifat gitu. Sebab tu roh tak boleh ubah. Nafsu boleh ubah. Sebab tu berubah nafsu. Kerana zat tak boleh ubah, sifat berubah. Faham ke tak ni? Kita tak panggil satu kita lagu ni. Dalam jasad kita ada dalam zat kita ada zat lagi. Roh lah. Roh tu zat. Mana sifat pada roh? Nafsu. Sebab tu nafsu boleh berubah.
Ada daripada lawamah, naik mulhamah, mutmainnah apa dah. Gitu. Berapa? Dia berubah. Adapun zat tak berubah. Yang berubah sifat. Buah nyok, buah nyok tak jadi buah nangka. Cuma yang berubah sifat dia. Daripada hijau, lepas tu dia nak kuning, nak masalah. Dia nak kuih kuning, lama-lama perang, hitam, Yang berubah tu sifat. Buah tu, faham tak? Duk tak kata buah dia. Tapi yang berubah dia sifat. Berasa tu. Lepas tu masuk lubang kubur. Dia ada pula bila dinikmat oleh Allah Ta'ala, wa imma dia rasa nikmat terus dia tu, wa imma dilepaskan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah. Ada yang dilepas. Pulang pada Allah Ta'ala. Allah. Tapi nak bercakap bab ni bukan dia bab ni, bab roh ni bukan dia kuasa kita bab roh ni. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tak diberi pada kamu melainkan ilmu yang sedikit. Sikit nisbah pada Tuhan, tapi nisbah pada kita makhluk cukup banyak ulama sebut. Nisbah pada Tuhan sikit lah. Tak bagi pada kamu melainkan ilmu yang sikit. Hak sikit ni itu nisbah pada Tuhan. Tapi kalau nisbah pada kita, Allah yang kata sikit, ulama membahaskan cukup banyak masalah ni. Cincanglah ke mana pun. Ya Allah. Oi, nak ke 9. Betul ya jam tu? Jam belakang betul tak lah? Jam tu. Jam tu betul tak? Betul. Tak puas sikit ya. Kali ngaji lama orang tangkap. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala. Yang ke-8 kata dia qabdah tanjizi. Habis dekat tu. Keadaan mungkin tu dia buat misal itulah seperti Zaid yang telah bangkit daripada kubur itu. Bila bangkit daripada kubur di dalam genggaman kekuasaan Allah. Bila kita bangkit dalam kubur, kita dalam genggaman baliklah. Nah, pada mengekalkan atas adanya, boleh Tuhan nak kekal atas ada dia atau ditiadakan dengan kudratnya. Nah, tetapi kata dia, boleh Tuhan nak meniadakan, boleh Tuhan nak kekal apa, nak kekal ke atas ada bila kita dah bangkit. Bangkitlah tuan-tuan. Mula-mula bangkit Nabi. Nabi SAW. Nabi bangkit. Lepas tu ikutlah pak Nabi. Muka-muka yang pertama Nabi kita yang dibagi pakaian dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang lain semua tak ada pakaian telanjang bulat. Aisyah kata, Rasulullah, untuk pakat duk tak lawan duk tengok hang aku. Malu mampu. Aisyah kata lah. Aisyah tanya Rasulullah. Aisyah kecil, nikah Nabi. Dalam satu peperangan, Aisyah ni duduk dalam apa? Dia hadir, tapi dia duduk dalam kemah. Duduk dalam kemah lah. Nabi dah ni perang dulu bukan straight lah. Perang ada berhenti. Nabi buka selat-selat kemah tengok. Aisyah duk main anak patung. Yang dibuat daripada kain lah. Macam orang tua kita lipat kain pada dulu lah. Lipat-lipat. Apa? Tang kepala ni ambil getah jerak ke jadi nampak kepala ni kan. Buat gitu lah. Maka dia buat kuda. Buat bentuk kuda lah. Aisyah duk main kuda. Main gitu. Bila main bersayap. Tanpa. Oi, Nabi kata kuda ada sayap. Nawak dia. Kuda ada sayap. Lah dulu dia tak, aku pernah dengar hamu kata dia Rasulullah. Kuda Nabi Sulaiman ada sayap belakang dia. Rupanya ada kuda terbang ni noh. Ni hadis Nabi ni. Pasal Aisyah pernah main gitu. Nabi masuk dalam kemah tengok dia main anak patung kuda dah. Anak patung kuda dia bersayap kuda di kuda dah. Lepas tu Nabi melawak dia, kuda ada sayap. Kuda boleh terbang. Dia kata aku pernah dengar hang kata dulu. Nabi pernah keluar hadis bahawa kata Nabi Sulaiman ni ada kuda. Kuda Nabi Sulaiman ni kebanyakannya boleh terbang. Ada sayap. Macam kita tengok gambar Piramli. Sungguh weh. Borak. Ya Allah. Itu. Tu nak bang. Bukan cerita tu. Nak bang kata dia. Bila Aisyah tanya Rasulullah, tak malu ke Rasulullah? Kita agak bangkit telanjang tak ada apa ni. Nabi kata, inna quddamakum amrun azim. Kata Kak Aisyah. Tak ada nak perhati dah Aisyah, hoi bab tu.
Dia kata, kerana di depan kamu tu ada perkara hak lebih besar ni. Apa dia? Neraka duk gam. Tak ada tengok dah. Weh. Tak ada bercara dah. Bab tu. Nabi kata, inna quddamakum amrun azim. Di depan kamu tu perkara yang lebih besar. Neraka jahanam tuan sentak mai duduk atas masyar tu. Neraka jahanam. Dia satu waktu duduk tuan tu. Duduk di atas ni. Warna atas. Disebut dalam hadis. Tuan-tuan tengok mestika hadis. Kok kita alim payah cari dah. Mestika hadis mengaji sini dah. Mengaji jilid awal ni. Baru mula. Lambat lagi je tahu yang bermampus tak sampai pasal. Ni jauh lagi. Tapi tak tahu lah kalau ustaz perang jenis jual. Dia jual jilid. Jilid yang tapi lah baru buku iman lah. Bab iman lah. Bab iman boleh kira lah. Bab iman ni. Di last kali dia rukun iman. Dia katok macam tu. Dalam mustika hadis tu lah. Beriman dengan Allah. Ada hadis-hadis tu. Beriman. Sampailah beriman dengan malaikat. Bab beriman dengan malaikat ni. Maka neraka jahanam ni. Dia bubuh tali. Di neraka jahanam. Macam tali kapal. Tuhan bubuh. Ada 70 tali. Tapi bukanlah tali kapal. Tak tahu tali besar mana. Padangan malaikat lah weh. Malaikat ni bukan kecil. Lepas tu tiap-tiap satu tali tu ada 70,000 malaikat. Kira 70 kali 70 tak tahu lah. Berapa juta. Nabi sebut dalam hadis. Lepas tu Allah Ta'ala perintah malaikat ni. Tali buh tu tambak dia neraka tu 70. Tambak 70 tali. Tiap-tiap tali ni 70,000. Sentak neraka jahanam pum naik. Gedebum jatuh. Bok. Ni tarik mai duduk atas masyar. Ni tu atas padang masyar ni. Dia duduk tengok itu. Ni nampak ah. Neraka jahanam. Betul yang kita baca tu pagi-pagi Jumaat, pagi esok baca. Rabbana absarna. Pak Kapiak kata, Rabbana, hey Tuhan kami, absarna, kami tengok dah. Tengok tak apa? Maka jahanam tu. Wa sami'na, kami dengar dah. Surah neraka jahanam. Maka ulama sebut dalam kitab, maka Allah Ta'ala buat seribu kepala neraka jahanam ni. Di neraka ni, dan kepala akan bercakap, hari ni, neraka cakap ni. Siapa yang Allah Ta'ala perintah bahagian aku masuk dalam dia lah. Hampa siap taruh. Siap taruh tu aku sebut. Nah, hampa cam taruh. Nampak? Maksud dia sebut lagu tu lah. Dia kata hampa siap ni. Hai yang siapa yang bahagian nak kena masuk dalam neraka jahanam ni. Hampa siap taruh. Nah. Lepas tu orang kafir kata, Rabbana, hai Tuhan kami, absarna, kami tengok dalam neraka jahanam. Wa sami'na, kami dengar dah suara neraka jahanam ni ke mana? Farji'na na'man salihah. Antaklah kami balik ke dunia sat Tuhan. Sat pun tak apa dah. Kami tak buat apa lah. Tak makan, mentedara tak makan dah. Kami puasa, nak semayang puasa lah. Kerja kami. Tu. Hanya nak buat amal soleh. Inna muqinun. Hari ni kami yakin dah. Mana kami mati dah. Muqinun tu. Mana tafsir pada ayat tu. Ayat azab tu lagi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hatta ya'tiyakal yaqin lah. Wa'bud rabbaka. Beribadatlah kamu akan Tuhan kamu hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepada kamu yakin. Apa makna yakin? Mati weh. Tu mana yakin? Bukan yakin duduk dalam hati. Maksud dia bukan hak tu. Yakin bukan maksud duduk hati. Maksud dia sampai pada tahap yakin. Dia tak payah mayang lah dah. Niat cukup. Bangsa lagu tu tak bisa ikut dia. Tak bisa ikut dia. Mana yakin ni mana mati. Maksudnya kita buat ibadat ni sampai tumpu mati. Buat ibadat sampai tumpu yang mati. Jadi ala kulihannya dengar semua lah sana. Maka kita di sana ni mati ke tak? Ni kita bahas tengok. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Tetapi kata dia, bila kita pergi di sana, tapi duduk dalam qabdah Tuhan, boleh Tuhan nak kekal atas ada, boleh Tuhan nak meniadakan kita. Tapi dia kata apa? Tetapi istidrak, nak tolak waham. Tetapi dengan memutuskan nazar. Nazar bahasa Arab, begitu Melayu ditulis apa? Memutuskan pandangan dari segi dalil syar'i. Jangan, tapi walaupun gitu kita kena tengok pada dalil syar'inya kok mana. Yang kita sebut tadi ya, dalil syar'i ni makna dia janjian Tuhan lah. Dalil syar'i, mana dalil syar'i? Dalil Quran hadis lah. Dalil syar'i. Putih telek situ ke dalil syar'i. Kerana orang yang telah bangkit dari kubur itu tidak akan mati lagi pada syar'inya. Kalau ikut pada syaraknya.
Tu dia tulis apa? Pada syar'i Biar ikut dia lah. Kalau ikut pada syarak, tak apalah. Baik. Faham tu lah pada syarak. Nah, abang kata pada syaraknya bila kita bangkit semula, kita tak akan mati dah. Betul tak? Itu pada dalil syar'i. Bila bangkit tak akan mati. Mana tak akan mati ni? Tapi itu pada janjian Tuhan, macam kita abang. Pada janji Tuhan, kita tak akan mati. Tapi pada genggaman Tuhan, itu terpulang pada Tuhan. Boleh mana? Tapi tak akan menyalahi janji, kata dia. Wa'imah boleh kalau Tuhan nak buat. Cuma kita bercakap atas ilmiah, atas akademiknya, ya Allah, lagu tu. Pada syar'inya, kita tak akan mati. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kita ni kullama nadhijat juluduhum, ketika mana dibakar kulit-kulit mereka. Kullama nadhijat juluduhum, kulit-kulit mereka. Masuklah neraka dibakar ahli neraka masuk neraka dibakar kulit-kulit mereka. Badalnahum juludan, kami gantikan akan kulit yang baru, kata Allah. Pasal apa Tuhan ganti kulit yang baru? Liyazuqul azab, kerana merasai azab. Nak abang cerita, bila masuklah api, hancur lebok, ganti baru, hancur lebok, ganti baru. Sampai bila? Sampai bila-bila. Abadan. Tuhan kata khalidina fiha abada, kekal dalam tu selama-lama. Boleh faham tak? Sebab itu janjian ni, mana dia tak akan mati dah. Sebab tu kita kerana ada kulit, kita berasa sakit. Kalau tak ada kulit, tak sakit. Sakit kalau tak ada kulit. Yang sakit je sebab ada kulit. Ada seorang orang Perancis. Dia kaji 10 tahun kaji. Bila buat kajian, ni ada Tok Guru apa ni cerita. Bila buat kajian, buat kajian, dapatlah natijah. Sebab apa kita ni berasa sakit? Sebab ada kulit. Kalau tak ada kulit, tak sakit. Lepas tu dia berasa seronok. Dia buat conference, dia pergi bentang kertas kerja dia lah. Bentang di Saudi kalau tak silap. Panggil puak-puak ulama Saudi lah, dengar lah. Dia duduk bentang, pam. Ulama ni dia perhati tengok, tahu tak? Habis dah dia bentang apa semua lah. Lepas tu bangkitlah wakil ulama ni. Dia kata, hang baru tahu hari ni, kata sebab ada kulit yang sakit. Kami 1400 tahun dah tahu. Kata ulama ni. 1400 tahun dah kami tahu. Dia kata 4 tahun lah. Quran habaq lama dah. 1400 tahun dah. Kullama nadhijat juluduhum. Ketika mana dibakar kulit-kulit mereka. Badalnahum juludan. Kami gantikan kulit yang baru. Pasal apa? Liyazuqul azab. Untuk merasa azab. Kerana kulit akan rasa azab. 1400 tahun dah. Lama-lama orang tu lempak berahad kaji tu. Saya silap betul. Nak buat apa? Quran habaq 1400 tahun dulu . Sebab tu kalau kita tengok, bila budak beranak dia teriak, dan dia kena teriak. Kalau tak teriak, something wrong, betul tak? Doktor akan pegang gantung tu, bom, bagi derah, bagi dia teriak derah. Tapi memang pasal apa? Pasal pertukaran alam ni satu benda yang sakit, betul tak? Daripada alam rahim nak terbit mai alam zahir ni lah. Alam zahir ni, alam zahir ni. Sakit kan? Pertukaran alam. Lepas tu daripada hidup nak pergi ke alam barzah dah. Alam dunia pergi alam barzah. Rasa tengok pakai rasa. Dia pertukaran alam ni satu benda yang cukup sakit. Tak tahu lah bila nak bangkit semula, hak memang tak ada, hancur lebur lah. Tuhan adakan balik. Jangan kata kita hari kiamat dibangkit semula lah. Aiza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Tuhan kata, apabila kami lenyapkan dalam bumi, a inna la fi khalqin jadid, kami jadikan kamu akan kejadian yang baru. Ya Allah, tuan-tuan. Tapi kita tengok telek pada dalil syar'inya, kita takkan mati di sana. Di akhirat nah. Bila hancur lebok tukar jadi baru, hancur lebok jadi baru. Sampai bila? Ya Allah, sampai bila-bila. Kalau hak kekal dalam neraka sampai bila-bila. Tapi saya tanya Syekh Rahimuddin, dia hidup lagi, hafizahullah taala.
Saya tanya dia. Kalau Allah Ta'ala tentu kalau salah satu orang, satu-satu makhluk ni dia jadi ahli neraka, adakah dia akan berasa sakit? Sampai bila-bila? Dia kata tak. Mula dia akan sakit. Lepas lama-lama dia tak akan sakit. Dia rasa. Dia kata hakikat sakit ni bukan di sini, dia kata. Pasal apa? Duduk dalam neraka, hang sakit tak hang akan hidup. Dalam neraka ni tuan-tuan, kalau syurga tu satu taman, kita kata lah. Macam kita hidup dalam ni, kita buat misal lah macam ni. Kita hidup macam ni. Kita berjalan, kita ada pekan, kita ada apa. Duduk macam ni. Dalam syurga, sonok lah. Dalam neraka, hidup macam tu juga hidup. Tapi dalam neraka, dalam keadaan semuanya api. Faham ke tak? Tapi akan hidup. Dia tak akan mati dah. Dia akan hidup. Bukan duduk tidur. Dah hidup. Macam ni. Hidup. Tapi cara neraka, faham tak? Dia hidup, tapi cara dia. Tapi dalam keadaan semuanya api. Dia ada makan, tapi makan ya Allah. Ada makanan, ada ayat, lebih zakum lah apa semua. Tak kira lah. Sekali makan hancur buat jadi. Tapi dia akan hidup macam tu. Akan hidup. Kata dia sakit. Mula dia akan sakit. Lepas tu, hang sakit. Bila habis sakitnya, tak sakit lah. Faham tak? Dia habis selesai. Cermin dia putih. Aircon. Makan sedap, seronok. Yang Pak Long tu duduk. Makan dalam kemah tu. Peluh. Lap. Tak. Bagaimana? Dia pun makan juga. Tapi ya Allah peluh. Punya panas. Ni makan kemah. Yang VIP ni makan dalam bilik aircon. Faham kan ni? Misalnya. Duduk makan. Pok-pok ni tengok. Celaka rumput ni. Dengan sejuk, dengan sedap apa yang kita teluh. Macam tu yang keadaan. Faham ke tak? Yang sakitnya hati. Sebab tu Tuhan kata tak? Tak. Apa? Yaumala yanfa'u malun wala banun. Hari yang tak manfaat pada hari itu. Harta dan anak pinak. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang datang ke Tuhan dengan hati yang sejahtera. Ya Allah. Baik tu Tuhan nak pandang sini. Sini tempat. Sinilah iman. Sinilah makrifah. Sinilah kasih sayang duduk sini. Hampa carilah kau mana apa. Satu tempat Tuhan bedak belakang situ. Tuhan kata, Nabi sebut dah, aku tak tahu, Tuhan kata, aku tak pandang rupa hang, aku tak pandang tubuh badan hang. Aku pandang, Tuhan nak pandang apa? Hati kita. Ya Allah. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Kerana orang yang telah bangkit dari kubur itu tidak akan mati lagi pada syar'i, tetapi pada akal harus. Kata dia pada akalnya harus. Mana harus ini boleh jadi. Pada akalnya harus. Tapi pada syaraknya tak akan mati. Nah. Ni ditelek pada kekuasaan Tuhan. Kerana kekal itu aridi juga. Kerana kekalnya makhluk itu aridi. Kekalnya si Zaid itu aridi. Aridi apa benda? Arid mana janjian Tuhan yang baru datang. Bukan zati. Lepas itu kita panggil mat arid li sukun. Faham tak? Mat arid li sukun ni asal sukunnya tak ada. Sebab iktibar kerana nak berhenti tu kita datangkan sukun. Lepas itu dia panggil mat arid li sukun. Didatangkan sukun kerana iktibar nak berhenti. Tapi kalau kita tak mau berhenti, kita nak wasal, tak ada sukun tu. Boleh faham? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada lah sukun tu. Tapi iktibar pada nak berhenti, maka arid dia panggil mat arid. Dia tak ada mat tu dah. Tak datang situ. Gitu. Nak abang kata iktibar pada janji Tuhan ada lah kekal tu. Tapi iktibar pada akalnya benda tu harus boleh jadi. Nampak tak? Situ. Itu aridi dia panggil. Maka sukun pada mat arid tu dia panggil sukun yang zaidah. Bila sukun zaidah boleh baca belakang. Baik. Maka dengan mengetahui bahagian ta'alluq di atas ini, teranglah dengan jelasnya, kata dia, adalah manusia dari semenjak sebelum ada. Sebelum kita ada. Pada azali je lah. Ni belum ada ni pada dia panggil pada a'yan sabitah. A'yan sabitah no. Dan masa telah ada. Ni a'yan kharijiyah. Dan masa di dalam kubur. Sehingga masa bangkit hari kiamat duduk
duduk di dalam syurga atau neraka tidak lepas daripada genggaman dan kekuasaan Allah Ta'ala pada segala-galanya. Nampak tak? Semuanya duduk dalam kekuasaan Tuhan pada segala-gala. Tuan-tuan, nanti bila faham ngaji pang, mai tang tu dia takut. Mai tang tu dia takut. Saya tuan-tuan ni saya cerita, biar arwah meninggal lama dah. Hampa sudah tengok sangat dia pergi di potak. Tengok mai tang ni. Ni. Lagi dia maki. Selaku ustaz dia terlapak ni, dia bawa mai orang dah hampa tunggu ustaz. Cuti lama. Saya tapi orang tok belakang dia perempuan tuan-tuan. Perempuan. Satu hari dia ni rupanya orang tua dulu dia mengaji dia cukup jam. Depa bukan baca sangat dah. Bila dia mengaji tauhid ni, bila kita piduk dengan dia hurai, dia boleh hurai sampai cukup kecil. Perempuan tuan-tuan, tok belakang dia. Lepas tu meninggal lah dia pun. Lepas tu dia sampai dia bercakap dia cakap dia duduk hurai, kita duduk dengar, dia tahan dengar pun apa. Dia hurai. Lama-lama dia kata apa? Dia pernah dia keluar kalam. Saya ingat ni kalam dia kata. Kalau aku Tuhan ambil lah, aku redha. Tu dia keluar. No, perempuan ni, tok belakang dia. Walaupun depa tak ada kitab sangat lah yang depa bila nak cakap tak ada buka kitab abang kita lah. Dia bercakap tu tapi depa mengaji cukup jam tauhid. Ni kita mengaji percaya harap dak. Tak pun harap. Baik. Jadi nak abang kata kita daripada sebelum ada sampai bila? Sampai dalam syurga, kelak kena masuk neraka, sampai dalam neraka, semuanya dalam genggaman Tuhan. Dalam masa Tuhan dah takdir dah kita tu. Allah susah tipu. Apakala telah diketahui demikian adanya. Bila kita dah tahu dah demikian mana manusia demikian adanya, demikian itulah yang berlaku. Demikian ada ni maksudnya demikianlah yang berlaku tu. Berlaku apa ni? Manusia daripada semenjak sebelum ada sampai ke semua dalam genggaman Tuhan. Hai macam rupa. Orang tu tahu dah. Demikian ada ni mana? Lagu tu lah rupa dia. Nah, manusia ni rupa dia lagu tu dah. Kita ni makhluk ni dalam genggaman Tuhan tetap sekali bangkit perasaan manusia menurut apa-apa perintah Tuhan. Nampak tak? Bila kita dah tahu, ya Allah. Baru kita nak tahu, ya Allah turut. Sebab tu kenal itu lebih pada buat. Buat tak tentu supaya berbetulan amalan dengan kepercayaannya yang dikatakan sempurna iman kepada Tuhan. Bila kita nak tahu, ya Allah. Sebab tu Nabi kata, orang yang Allah Ta'ala takdirkan. Kalau kita nak tengok, manusia ni Allah Ta'ala takdirkan untuk neraka, maka Tuhan permudahkan jalan dia ke neraka. Kalau Allah Ta'ala takdir dia untuk syurga, Tuhan akan permudahkan jalan dia ke syurga Allah Ta'ala. Ya Allah, tengok. Kita ni mudah belah mana? Tu ya. Jadi Tuhan nak kira hati weh. Tapi tu bila duduk dalam ni hati kena jaga orang elok. Hak tu ya, hak pentingnya. Betul tuan-tuan tengok tok wali bukan elok apa dia. Nah, kita tengok gambar macam arwah Tok Kenali tengok gambar hitam dah. Tapi hati depa bulat dengan Tuhan weh. Tuhan nak pandang tu. Faham tak? Tok guru tengok hati, alah bukannya kau elok sangat kita tahu tua-tua dia. Tapi nak abang kata bulat hati depa. Tuhan bukan nak cara ke badan, bukan nak rupa ni, tapi nak abang kata bulat tak bulat hati dengan Tuhan, ya Allah. Betul depa boleh buat. Kerana bulat telus hati depa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagu kita ni, wallahu taala a'la wa alam. Jadilah ta'alluq iradat next month insya-Allah. Wallahu taala a'la wa alam. Ni kita nak buat tahlil ni, nak buat dulu ke nak sembahyang dulu? Tok Imam. Buat dulu Hak siapa tahlil ni? Saya tak tahu umum. Ada.